Okey, Assalamualaikum. Saya Amira dan dengan ahli kumpulan saya Azira dan Zatul. Jadi kami ingin membentangkan sistem kami iaitu Sevens Portal. Jadi sistem ini dibuat untuk sekolah menengah kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Dan dalam Sevens Portal ni terdapat beberapa modul yang penting iaitu antaranya announcement modul, pengumuman modul, payment modul untuk ibu bapa, update student information module dan juga timetable module untuk update segala jenis information timetable yang latest untuk student dan untuk kelas. Okey, jadi kami punya pembentangan ini dibahagikan kepada 3 view iaitu view oleh cikgu dan staff. Selepas itu view untuk student dan juga view untuk parents. Okey, jadi Azira akan memulakan view untuk cikgu dan staff. Okay, saya akan mulakan dengan landing page untuk Portal 7. So, once bila kita layari 7 Portal, so kita akan nampak laman utama ini ada pengumuman yang diberikan untuk boleh lihat oleh semua orang lah. So, kita boleh baca selanjutnya untuk baca details lagi contoh mengenai sambutan Hari Guru ni. So, kita boleh baca maklumat dia, tarikh, waktu, tempat. Juga kita boleh kembalilah. Seterusnya adalah tab Kenali 7. So, dalam tab Kenali 7 ni kita ada sejarah sekolah, misi sekolah dan juga visi sekolah. Untuk tab seterusnya adalah tab Hubungi Kami di mana ada alamat untuk sekolah menengah kebangsaan Seksyen 7 dan juga nombor telefon, email dan juga media sosial. Kita cuma klik pada ikon ni dan dia akan redirect ke Facebook dan juga Instagram official 7. Okay, saya akan tunjukkan log masuk untuk teacher. Okay, jadi saya akan masukkan nama pengguna dan juga kata laluan. Log masuk. Okay, untuk page yang depan kita akan still nampak benda yang sama jika kita tidak login. So saya akan skip lah untuk ke tab yang seterusnya iaitu pengumuman. Okay, pengumuman ni adalah tempat untuk teacher create pengumuman, delete atau update. So kalau dia nak cipta baru, dia klik button ni, so dia masukkanlah tajuk. So by default tarikh pengumuman ni dia akan ambil tarikh hari ni dan juga penerbit ni adalah based on login lah iaitu saya. Okay, satu kita boleh pilih status, kategori, kelas, gambar. Gambar ni adalah untuk naik gambar-gambar gambar yang ni lah. Okay. So, penerangan. So, kita boleh simpan. Contohnya kita ada masukkan vaksinasi kebangsaan. So, kita nak simpan, dia akan keluarlah pop-up berjaya. So, kita kembali, dia akan pergi ke sini announcement balik. So, di sini kita bolehlah nak edit ke, simpan, kembali atau kita nak boleh juga delete lah. So dia kata anda pasti ingin menghapus sambutan Hari Guru sebab kita klik pada sambutan Hari Guru. So dia akan delete, so tidak dia takkan delete lah. So jadi seterusnya adalah tab jadual kelas. Jadual kelas ni adalah untuk teacher create jadual kelas untuk setiap kelas. So di sini dia boleh klik cipta baru. So dia pilih kelas, guru dan status lah. Status tu maksudnya adakah jadual kelas ni aktif ke tak aktif. So daripada sini dia akan kita buat jenis drag and drop. So macam katakan math ni kita tarik ke pukul 8 dan juga pukul 8.30. So untuk mencantikkan dia kita akan klik pada butang dua-dua math yang kita tarik tadi dekat dalam dua-dua kolom ni dan kita tekan sini untuk gabung, itu untuk mergekan dia lah. So bila kita simpan dia akan jadi macam ni lah, akan keluar semua untuk mencantikkannya lagi dan jadual telah berjaya simpan. So kita kembali. So kat sini pun kita boleh lah nak edit ke, simpan, nak delete. So
pasti nak delete jadual 5 Abu Bakar. Jika ya, kita klik ya, tidak. So tab yang seterusnya adalah tab senarai pelajar. Untuk tab senarai pelajar ni adalah di mana untuk kita cipta untuk add pelajar-pelajar baru ataupun untuk kemaskini pelajar yang sedia ada. So untuk tambah baru, kita tekan cipta baru, kita masukkan nama, kelas, status, ada aktif ke tak aktif, nombor kad pengenalan, nombor telefon, tarikh lahir, jantina, alamat dan juga gambar. So kita boleh simpan. Ikut telah berjaya disimpan. Kembali. So kat sini juga kita boleh untuk edit mana-mana yang kita perlu. Mungkin student tak boleh nak update ke apa, kita boleh update lah. Sama ada kelas ke, untuk tahun seterusnya dia tukar kelas ke, cikgu akan ni lah update kelas dia. Disimpan, kembali. Sama jugalah. Dia ada function untuk delete. Okay, tab yang seterusnya adalah tab borang dan yuran. Okay, tab borang dengan yuran ni adalah untuk teacher update sekiranya borang dan yuran yang dilakukan oleh parents telah selesai. Okay, contohnya untuk borang ni, so cikgu akan cari by nama pelajar, kelas apa dan borang apa. Macam kat sini dia semua. So akan keluarlah borang untuk Ahmad Albab ni. Ahmad Albah. So dia akan keluar borang PIBG telah selesai, tapi borang kebenaran mengambil peperiksaan dia belum buat lagi lah. Okay, so dia takkan tick lagi. Kemudian untuk tab yuran pun sama. Tab yuran dia cari Ahmad Albab, 5 Bakar semua. So sini jika sekiranya student bayar melalui cash, maksudnya parents buat pembayaran tu melalui cash. So bila duit tu dah sampai ke cikgu akan update dekat sini lah, diterima. Kalau dia buat melalui FPX, so nanti FPX akan selesai, so dia akan update di sinilah. So ni jika sekiranya masih lagi ada tunggakan yang belum dilakukan, so boleh juga teacher klik pada button ni untuk hantar notification. Okay. Seterusnya adalah login untuk student. Okay, jadi saya akan membentangkan login sebagai student. Jadi seperti biasa terdapat homepage untuk isikan nama pengguna dan kata laluan. Okay, jadi selepas student log masuk, dia akan nampak homepage sama seperti guru, tapi function dia adalah sedikit berbeza. So yang kat depan ini adalah pengumuman seperti sambutan hari guru dan sebagainya, dan juga boleh klik baca selanjutnya lah untuk baca detail, dan sebelah kanan tu adalah information seperti kemudian SPM dan sebagainya. Lepas tu function pertama adalah pemberitahuan. Jadi apabila student klik pemberitahuan, ada detail pemberitahuan yang cikgu bagi kepada student yang tertentulah pada student tu. Jadi ini adalah detail-detailnya yang dia belum settlekan lagi, yuran dan sebagainya. Okay, jika student klik jadual kelas, dia akan tengok jadual kelas dia, dan terdapat juga function untuk print dan juga export kalau dia nak print. Dan kalau ada apa-apa perubahan dekat jadual kelas ni, dia akan terus updated dekat page ni. Okay, student juga boleh update profile kalau dia ada, contohnya kalau dia ada update telefon number ataupun alamat ke, jadi dia boleh update dekat sini, dan juga boleh upload gambar dan boleh set nombor telefon dan sebagainya. Jadi kalau klik simpan, rekod berjaya disimpan. Okay, dan seterusnya student boleh juga log keluar. Satu unmute request. Okay, seterusnya adalah untuk modul ibu bapa. Okay, ini adalah page utama pertama ibu bapa lah. So, bapa perlu masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk masuk ke dalam portal. Satu request? Dah. Dah request. Waiting for approval. Dapat. Request balik.
Sekejap, you didn't get the control. Apa? Still waiting for approval. Ini tak ada lah. Tak dapat lagi lah, sekejap. Request. Tak nampak request. Tak apalah, kita tekan je lah untuk Zatul. Macam tak appear je kat sana. Kita tekankan untuk Zatul. Zatul proceed. Kita tekan. Betul? Cuba juga tak kontrol. Tapi tak boleh. Tak apa Zatul lost ke? Zatul cakap je, kita tekankan. Zatul ni awal lah malam ni. Zatul dia macam fokus lagi. Aduh. Oh tu dia tengah request tu. Kau give control. Mana? Hilang Sekejap, dah. mungkin line tak okey kot. Sekejap. Penat nangis. Aduh. Dekat tak Zatul? Tak ada, masih waiting lagi. Sekejap. Tak ada kepala ni. Tak apa, Zira tolong gerakkan. Zatul cakap je, kita gerakkan. Okey. Tak apa, nanti kita cut lah in between tu nanti kan. Okey. Okey, seterusnya ini adalah paparan untuk parents. So parents perlu masukkan nama pengguna dan kata laluan dan klik untuk log masuk ke Portal 7. Okey, ni ada berikut adalah page utama untuk parents di mana terdapat beberapa tab di sini, iaitu tab utama adalah makluman berkenaan aktiviti yang terdapat di sekolah, dan okey, yang kedua adalah tab pemberitahuan. Tab pemberitahuan ni adalah makluman daripada guru kepada pelajar untuk makluman ibu bapa yang terdapat. Yang pertama untuk jelaskan yuran yang tertunggak, dan yang kedua adalah untuk menghantar borang kebenaran yang seperti peperiksaan dan sebagainya lah. So untuk ambil tindakan, klik tindakan dan akan pergi ke tab kewangan, dan di sini parents boleh buat bayaran, pilih nama pelajar sekiranya anak lebih pada seorang, dan kelas akan kekal mengikut nama pelajar, dan pilih jenis bayaran hendak dibuat dan jumlah bayaran ingin dibayar, dan di situ terdapat juga jumlah bayaran yang telah ditetapkan seberapa banyak mana yang tertunggak, dan parents boleh pilih pindahan akaun melalui SPX dan klik seterusnya. Okey, dan klik proceed untuk meneruskan bayaran. Setelah selesai bayaran dibuat, parents boleh klik tab sejarah pembayaran, dan sini terdapat status di mana pembayaran yang dibuat tadi sedang dalam proses, dan bagi bayaran yang telah diterima, parents boleh dapatkan resit untuk simpanan, dan sekiranya masih terdapat yuran yang tertunggak, terdapat status sila jelaskan bayaran lah. Okay. Seterusnya adalah tab untuk borang penting, di mana borang yang perlu diisi oleh pelajar. Parents boleh muat turun daripada page borang penting ni lah, dan isi lengkapkan borang tersebut dan memuat naik semula ke portal, dan status apabila dimuat naik akan bertukar menjadi selesai lah. Dan tab seterusnya adalah profil. Parents boleh juga mengemaskini jika terdapat beberapa maklumat yang dikemaskini seperti nombor telefon dan alamat sekiranya berpindah. Dan di profil parents juga terdapat nama anak dan kelas lah
beberapa anak yang jika lebih pada seorang akan terdapat lebih pada paparan seorang anak lah di situ, dan boleh simpan setelah dikemas kini dan rekod telah berjadi simpan. Dan seterusnya log keluar. Scan masih. Macam tu je sikit. Dah habis. Okay, nanti siapa Zata tolong ni kan? Cut kan lah yang tadi tu kan? Oh, recording. Kita tengok dulu